Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti Persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Melabur dan memasuki pasaran hartanah privat. Penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks. Naik taraf sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Hai, kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Apa extra gini? Sekejap dia gini, sekejap dia gini. Tak tentu pasal kita. Okey, sebenarnya kita ni buat rakaman. Kita ni sekarang sudah berada di luar negara. Betul. Ya. Rasa-rasa tak apalah, kita buat pre-record je lah Ya. Okey, untuk hari ini kita akan bual pasal Pelamin Puaka. Oh. Pelamin Puaka lah Apa? pula. Nama je Pelamin Puaka. Mesti orang tahu oh dia mesti nak berbual pasal orang hantar-hantar buat. Memang betul. Sebab apa tahu Ustaz? Cakap pasal pelamin ni, okeylah majlis perkahwinan ni semua. Ada macam kita nak berbual lah macam mana Ustaz nak kasih tips untuk semua family yang akan adakan majlis perkahwinan. Sebab kadang-kadang ada nasi tak masak. Oh, ya, Kan? betul. Ada pula kadang mempelai antara satu baik perempuan baik lelaki tiba tersampuk. Yes, ada. Ada pula bila tak tu sampuk lain, ada pula bila gendang-gendung, gendang ting tong, gamilan-gamilan dia pun terikut-ikut. Ya, Macam kuda kepang. Ada pula cakap kadang-kadang bila dah kemas dah habis semua ternampak ada taruh fish tank ada ikan kat bawah pelamin. Oh. Ada pula macam-macam benda kat tepi-tepi pelamin. So, apakah tips ataupun nasihat untuk semua orang daripada mungkin terkena gangguan macam ginilah? Okey. Sebelum saya masuk tentang gangguan dulu, kita bahas dulu tentang pelamin ataupun perkahwinan. Okey. Ataupun yang dipanggil sebagai apa namanya? Kalau perkahwinan ni majlis perkahwinan. Okey, majlis seperti dalam Islam sebetulnya dalam hadis Nabi SAW dikatakan apa? Aulim walau bisyah. Maknanya apa? Buatlah walimah ataupun buatlah perkahwinan ni ataupun yang kita panggil orang ni semua majlis ni walau bisyah, walaupun dengan seekor anak kambing. Maknanya apa? Ini bukan maknanya kita kat Singapura ni kena pakai anak kambing ni ustaz cakap makan lain semua ayam tak boleh ada apa semua tak. Ni maksudnya ni adalah apa? Kita kena bersederhana dalam walimah tersebut ataupun dalam perkahwinan. Maknanya majlis ni maknanya jangan terlalu membazir sangat. Yang mana yang you rasa cukup sederhana saja, buatlah sederhana. Dia sederhana apa tahu? Dia ikut kepada kemampuan masing-masing. Bukan katakan tak nak buat kat MBS, tak boleh buat kat MBS, tak boleh apa. Tak, silakan, tak ada masalah. Kalau you rasa you buat kat MBS is bagi you sederhana, ya silakan, tak ada masalah. Gitu. Asalkan you mampu dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, macam tadi cakap tentang adanya gangguan-gangguan yang lain. Antaranya apa? Tadi pun yang tentang ada gamelan Gamelan, bunyi-bunyian. Ya, so gamelan-gamelan seperti ini, you tengoklah kalau ada any music ataupun ada any bunyi-bunyian yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, silakan. Tapi kalau dia menjauhkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat men-trigger makhluk-makhluk seperti ini untuk mereka bermunculan, maka itu diharamkan dalam Islam. Tak bolehlah. Sebab dalam Islam hukumnya adalah sesuatu hukumnya itu dia akan bergantung kepada situasi tersebut. Contoh seperti itu kan. Jadi contohnya kalau kita nak pakai kasut. Kalau nak pakai kasut ni, kasut ni sahaja kalau nak pergi masjid, maka sunnah akan jadi sunnah bagi dia untuk pakai inilah kasut ataupun alas bagaimana Rasulullah SAW pakai. Tapi kalau nak pakai kasut ni untuk berbuat maksiat, ya of course lah. Dengan melakukan itu adalah suatu perkara yang haram yang dapat membantu kita membuat perkara yang haram. Jadi begitu juga dengan tentang yang walimah ni. Kalau gamelan tersebut
Oh, kalau you isi dengan nasyid, oh silakan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau you main gamilan gitu, tapi dapat men-trigger benda-benda seperti ini, maka sebaiknya untuk dijauhkan. So seperti itu. Dan orang yang terkena daripada yang dia punya side effect side effect dari gamilan-gamilan tersebut, pergi cek dulu kemungkinan anda mempunyai khadam ataupun kemungkinan anda cek kalau ada dari keturunan ada saka ataupun mungkin anda terkena daripada sihir, ya wallahu taala alam. Pergi cek kepada peruqyah-peruqyah yang mana yang ada sebaik-baiknya. Kemudian macam tadi ada nasi lah tak masak, dan itu pernah terjadi tau. One of saya punya pesakit pun sama juga. Ketika anak dia nikah ke apa, dia masak dia punya nasi dia bawah api, tapi dia punya nasi dia sejuk. Wah, tak masak Tak masak. Maupun nak macam mana pun dia tak masak. So antara cara-caranya paling mudah sekali adalah apa? Especially saya jelaskan daripada minggu lepas. Nak buat apa-apa, nak pergi mana-mana, baca ayat-ayat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, sama juga perbetulkan niat. Iaitu niat ketika nak bernikah tu bukan hanya nak bersama dengan isteri ataupun dapat tinggal serumah dengan isteri, ataupun bukan dah boleh jalan keluar sama-sama, dah halal gitu. Tak. Ingat, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni ataupun falaysa minna. Yang maksud apa? Nikah adalah sunnahku, dan siapa sahaja yang meninggalkan sunnahku maka dia tidak termasuk daripada golonganku. Itu dalam hadis Nabi SAW. Dan ini banyak sekali disebutkan oleh kadi-kadi kat Singapura ni lah, antara hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Bila macam tadi nak masak apa-apa, kalau boleh pakai air ruqyah, pakai air ruqyah. Maknanya kat rumah pun sama. You nak masak nasi selalu basi, nasi selalu tak menjadi dan lain-lain. Makanan cepat sangat basi, ya pakai air ruqyah. So maknanya bila you cuci itu dengan air biasa, kemudian yang last kali cucian kan nanti kita letak air air dalam beras tu kan. Nanti kita tengok berapalah dia punya ini dia. Sukatan dia tu pakai air ruqyah. Pakai air ruqyah. Sikit jadi pun jadi Jadi sikit pun jadi. Ataupun you sambil you buat tu, sambil you ruqyahkan Fatihah, ayat kursi 3 kul. Dan orang yang makan nasi itu pun sudah kira diruqyahkan juga apa yang masuk dalam. Begitu dengan lauk-lauk ni apa semua pun sama juga. InsyaAllah Allah akan bantu. Macam itu. Kalau lah kalau benda-benda macam ini dia ada unsur-unsur sihir kan. Betul. Nak cakap? Okey. Taruhlah jadi, kalau okey, silakan. sedih sih. Kalau tukang masak pun kadang kancong, mana tahu orang tukang masak bisnes muda-muda buat gini, alamak macam mana ni aku punya bisnes sekian. Mungkin orang rumah kau nampak macam gitu boleh bantu? Ya. Okey. Bantu je. Discuss, okey jangan takut, jangan relax. Jangan relax pula, jangan takut, jangan apa-apa. Buat macam apa yang Ustaz katakan tadi. InsyaAllah semua okey. Ya, sebab kita engage tukang masak. Dan ini kan kita bersama-sama kita nak memeriahkan dan nak memberi orang lain makan sebagai sedekah, walaupun orang tu buat bisnes kan. Sebagai apa, caterer. Sebagai caterer kan, walaupun dia niat sebagai bisnes, yes, tapi niat juga untuk memberikan makan kepada orang lain juga. Itu kan termasuk satu ibadah. Maka kita dalam ibadah kan kita bersama-sama. Jadi jangan rasa orang ni sibuk je nak tolong kalau orang kan. Tak, bantu sama-sama, tak ada masalah. Gitu. Ingat, kalau orang datang bagi bantuan, terima bantuan tu. Yang baiklah. Sebab mungkin awak dalam kesusahan, Tuhan hantar seseorang untuk bantu awak. Betul. Tanpa awak sedar. Lepas tu awak cakap, jangan kepo lah, ni aku punya benda, kau tak mana tahu, jangan. Dia macam ada cerita, satu cerita ni lah. Dia punya cerita dia macam gini. Ada seorang tu tengah tenggelam. Dia tengah tenggelam gitu, sekali ada satu bot datang. Orang tanya, sini, saya tolong. Tangannya mana sini? Jika tengah nak tenggelam tu, dia tengah lemah-lemah gitu. Jika tak apa, Tuhan tolong. Tu orang tu pun jalan. The second boat lagi besar. Datang, siap lempar tali lah apa ni semua. Cepat. Tak apa, Tuhan tolong. Terus mati. Lemas. Mati lemas. Jumpa dengan Tuhannya. Tuhan tanya, kenapa kau tak kenapa kau tak selamatkan diri kau? Dan dia cakap, aku tahu engkau pasti akan bantu aku.
Kata Tuhan apa? Aku kan dah hantar kau dua bantuan tu, bukan kau dah ambil kan. Jadi bantuan Allah SWT boleh berupa daripada apa sahaja. Apa sahaja. Yang tadi cerita tu bukan hadis dia hanya cerita sahaja daripada orang-orang sebagai suatu hikmah gitu. Ingat tu. Lepas tu kalau orang macam keluar pada rumah sakit tu tiba mati, tu lain teka-teki. Tak tahu teka-teki apa, kita akan keluarkan teka-teki nantilah bila masa. Kita keluarkan sini. Tak Tapi boleh kita lah. jangan kasih jawapan. Kasih. Yang tahu komen kat bawah. Gitu. Sebab tu hari yang bila kita pergi yang puaka punya trip, ya Allah. Kita daripada Singapura lah. Daripada Singapura sampai KL. All the way kita rembat terus je teka-teki. So memang dalam transport tu memang alhamdulillah lah, best lah. Alhamdulillah. Besoknya pun sambung lagi. Oh ya, tapi best lah kita pergi rumah hantu lah, apalah ni semua. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang support Ya. dan ada orang minta lagi, so buat insya-Allah kita tak janji. Tengoklah insya-Allah. Tak janji. Okey, balik kepada topik kita pasal pengantin pelamin ni semua. Saya Jadi nak tambah satu lagi last. boleh. Last sekali. Yang tadi yang kata letakkan kat bawah bawah pelamin tu. Okey, itu antara tanda-tanda sihir madfun. Oh ya. Sihir madfun maknanya sihir yang ditanam, kadang-kadang ditanam di tanah ataupun dihempap oleh sesuatu. Dia orang tak nampak. Dihempap pakai kerusi ke, pakai tilam ke, apa-apa saja dihempap pun boleh dipanggil sebagai madfun. Jadi antara tanda-tanda sihir tersebut, orang yang terkena tu contoh-contohnya dia selalu rasa bau busuk daerah rumah dia, ataupun contohnya kat daerah pelamin dia akan selalu bau busuk, tapi kat mana dia pun tak tahu dia punya asal muasal dia. Kemudian yang kedua contohnya dia selalu akan sakit sebelah saja. Isi dia kanan sahaja ataupun kiri sahaja selalu sakit. Kemudian yang ketiga contohnya dia selalu berpeluh hanya separuh badan sahaja. Kemudian yang keempat, sebenarnya banyak sebetulnya. Antaranya dia selalu sakit kat daerah dia punya khaishum dia, kemudian daerah tengah, kemudian di bahagian belakang otak kecil, small brain. Okey. Tu. Dan antara yang lain juga contohnya dia selalu mimpi terbang. From satu bangunan ke bangunan yang lain. Itu tanda-tandanya lah orang tu terkena sihir madfun. Maka kalau boleh pada masa tersebut terus ruqyahkan, ataupun tenangkan dulu, pergi ke tempat yang lain ataupun duduk di tempat yang lain, kemudian diteruskan majlisnya. Best sekali, bukan best lah. Cara yang mungkin ni another satu option, cara ialah sebelum apa-apa panggillah anak saudara mara ke pakcik-pakcik ke apa, pergi check. Check semua pelamin, takut ada orang last minute letak bawah ataupun letak orang kat situ jaga. Takut macam you dah jalan, dia pula tengok, dia pun pandai. Dia tengok, zap dia jalan sebelah, zap dia lempar kat bawah. So you biar adakan orang kat sana, kanan kiri. Jadi jaga. Agar semua dapat berjalan yang lancar. Yang biasa kan orang buat doa selamat lah, apa semua bagus. Good. Kan? Ataupun mungkin spray-spray pelamin. Silakan nak spray pelamin boleh. Tak ada masalah. Silakan. Mudah je. Ya. Okey, itu saja mungkin pasal pelamin puaka. Semoga siapa yang nak mendirikan rumah tangga esok pula ni hari ni dah. Esok hari Isnin. Apa yang buat di sini? Kan? Okey, semoga perkahwinannya kekal. Amin. Dunia dan akhirat. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Okey, itu je. Semoga rezeki bertambah dan sebagainya. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan kami doakan terbaik untuk anda. Dan jaga diri. Bye-bye. Belum bye-bye. Terima kasih kepada sponsor kita. Moss Around the World. Yes. Follow mereka, IG mereka, apa ni semua, just follow. Dan also, jam kita. The counter clockwise specialist. Yes. Dan kalau korang semua ada masalah ataupun pasal rumah ni semua, nak beli rumah, nak jual rumah, boleh jumpa The Tech Team SG. Ya. Okay. So apa-apa kalau nak tolong bantu kita ke apa, pay now kat bawah untuk dakwah seperti ini, dan kita berterima kasih banyak-banyak lah, insya-Allah. Okey, jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Bye bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright.